Dan pastinya untuk mengetahui perincian lanjut berkenaan dengan pelaksanaan gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi ini, kita bersama Wakil Astro Awani Kedah Abdul Hadi Cik Awang. Hadi, di mana anda berada? Apa update kemaskini terkini? Bagaimana situasi di Langkawi dalam menerima pelancong antarabangsa ini, Hadi? Okey, terima kasih Haris di studio dan sudah semestinya bercakap mengenai dengan hari ini merupakan hari pertama Langkawi dipilih sebagai destinasi rintis bagi projek gelembung pelancongan antarabangsa ini. Sudah pastinya saya kini berada di Kompleks Lada bagi mengikuti pertemuan membabitkan pemain industri pelancongan di Langkawi bersama dengan pihak Lada, dan selepas ini akan diadakan satu lagi pertemuan pihak Lada bersama dengan pihak Qatar Airways bagi membincangkan mengenai dengan penerbangan satu hala ataupun penerbangan terus dari negara-negara luar ke Langkawi, dan sudah pastinya bercakap mengenai dengan penerbangan masuk ke Pulau Langkawi ini, saya disahkan sebentar tadi oleh pihak Lada. Menerusi CEO-nya mengatakan bahawa pada minggu pertama dan minggu kedua pembukaan gelembung pelancongan antarabangsa ini tiada penerbangan terus dari mana-mana negara ke Pulau Langkawi. Jelas beliau ada dua mod penerbangan, iaitu penerbangan terus dari mana-mana negara ke Pulau Langkawi dan juga penerbangan transit melalui KLIA dahulu sebelum tiba di Langkawi. Dan untuk 2 minggu pertama ini hanya penerbangan transit yang melalui KLIA sebelum tiba di Pulau Langkawi. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh CEO Lada. Untuk seminggu atau 2 minggu pertama ini kita tak menjangkakan ada penerbangan terus ke Langkawi, dan semuanya akan melalui perjalanan transit di KLIA. Setibanya pelancong daripada KLIA, saringan akan dibuat di KLIA terlebih dahulu sebelum pelancong-pelancong ini meneruskan perjalanan mereka ke Langkawi. Okey, bercakap mengenai dengan sasaran pula, pihak Lada juga telah menetapkan bahawa pada bulan Disember nanti ataupun bulan 12 nanti, sehari purata pelancong yang dijangka masuk ke Langkawi, pelancong antarabangsa yang dijangka masuk ke Langkawi adalah seramai 150 orang, yang mana menjadikan keseluruhan bulan Disember itu dijangkakan seramai 5,000 pelancong antarabangsa akan memasuki Pulau Langkawi. Dan sudah semestinya bercakap mengenai dengan ketika ini masih lagi berlaku penularan wabak COVID-19 dan sebagainya. Bercakap mengenai itu, sudah pastinya pihak Lada dan juga pemain industri sini sudah bersedia, di mana pihak Lada memaklumkan bahawa sebanyak 118 buah bilik hotel telah disediakan bagi proses isolasi ataupun proses pengasingan, di mana mana-mana pelancong antarabangsa yang didapati positif COVID-19 yang berada pada kategori 1 dan kategori 2 akan diletakkan ataupun diasingkan di hotel-hotel berkenaan. Dan sudah pastinya apabila bercakap mengenai pengasingan ini, ianya telah menepati, kesemua bilik-bilik tersebut telah menepati ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, yang mana antaranya adalah pengasingan ataupun penghawa dingin tidak bersambung dengan bilik-bilik lain dan beberapa ciri-ciri lain. Dan sudah pastinya kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan lagi oleh CEO Lada berkenaan dengan jika berlaku sebarang kes-kes membabitkan positif COVID-19. Sekiranya berlaku kes-kes positif COVID-19 di kalangan pelancong, pada kali ini kita tidak menyediakan PKRC swasta yang spesifik di hotel-hotel tertentu, tetapi kita telah menggariskan ciri-ciri bilik-bilik hotel yang sesuai untuk dijadikan pusat pengasingan ataupun kuarantin untuk pelancong-pelancong yang didapati positif COVID-19. Berdasarkan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, 118 buah bilik daripada 20 buah hotel telah dikenalpasti layak untuk dijadikan bilik kuarantin sekiranya ada pelancong-pelancong yang didapati positif pada kategori 1 dan 2.
dan bercakap mengenai kenapa saya berada di sini hari ini. Seperti saya katakan pada awal tadi, saya di sini bagi mengikuti pertemuan membabitkan pemain-pemain industri, terutama agensi-agensi pelancongan, yang mana hari ini mereka mengadakan pertemuan dengan pihak LADA, terutama bagi membincangkan mengenai dengan cabaran-cabaran ataupun risiko yang mereka bakal tanggung, dan juga perincian mengenai dengan secara terperinci mengenai dengan SOP gelembung pelancongan antarabangsa ini. Dan sepanjang mereka masuk tadi, ada juga saya tempat bertemu dengan satu dua pemain industri. Mereka mengatakan bahawa SOP yang masih tidak jelas yang dibuat oleh pihak kerajaan persekutuan, terutama melalui MOTEK, sudah pastinya menyukarkan mereka, kerana mereka menjelaskan nama-nama negara juga masih belum diputuskan. Negara mana yang dibenarkan masuk, negara mana yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Itu menyukarkan mereka, memandangkan ada mereka menerima tempahan daripada pelancong-pelancong antarabangsa, tapi terpaksa dibatalkan pada saat akhir kerana SOP ataupun peraturan yang ditetapkan itu masih belum dimasukkan nama-nama negara yang terlibat itu sendiri. Dan perinciannya seperti biasa akan saya bawakan dari semasa ke semasa dalam Buletin Awani dan juga Awani aplikasi Astro Awani. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Astro Awani di Kedah, yang membawakan berkenaan dengan aktiviti gelembung pelancongan antarabangsa di Langkawi.